Peringkat dakwah Rasulullah ini menjadi satu teladan kepada umat Islam. Dalam buat kerja agama tidak perlu gopoh, kerana sikap gopoh ini boleh menjadikan kita berhenti tengah jalan. Gaduh. Allah. Orang tak mau layang aku gitu mari. Jadi berhenti ke tengah jalan. Rasulullah menunjukkan contoh teladan. Di sana ada cara-cara pendekatan yang mesti dilalui oleh para pendakwah. Pendakwah ni siapa? Kita. Bukan dok tunggu jadi ustaz. Kita semua adalah pendakwah. Pendakwah kepada pasangan kita, pendakwah kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita dan seterusnya. Yang mana peringkat dakwahnya 3 tahun pertama adalah Rasulullah berdakwah secara senyap-senyap. Rasulullah tak tunjuk pun depan orang, aku ni Nabi. Dia tak tunjuk pun depan Kaabah, aku ni dah bawa ajaran baru. Tidak. 3 tahun baginda dalam keadaan demikian, sehinggalah turunlah perintah Allah Subhanahu Wa Taala supaya berdakwah secara terang-terangan. Dan setelah berdakwah secara terang-terangan inilah bermulalah penentangan orang-orang musyrikin Quraisy. Jadi tajuk pada malam ini kita akan bincang mengenai penyiksaan. Jadi bila orang Mekah ingin menghentikan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah mereka menggunakan cara memujuk Abu Talib, saudara Rasulullah. Pujuk Abu Talib, minta Abu Talib nasihatkan Muhammad hentikan dakwah dia. Abu Talib panggil Rasulullah, wahai Muhammad, orang dah ramai ngepek kat aku ni, kamu sudah-sudahlah buat kerja macam ni. Lalu jawab Rasulullah, wahai bapa saudara, kamu bagi matahari tangan kanan, bulan tangan kiri, nak minta aku hentikan kerja aku buat sekarang? Tidak mungkin, wahai bapa saudara. Oleh yang demikian, malam ini kita akan menyentuh mengenai sikap orang kafir Quraisy bila mereka guna cara pujuk rayu tidak berjaya. Puak Quraisy begitu melampau dan bersangatan menentang Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Antara yang diceritakan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As, ketika Nabi SAW bersembahyang di Kaabah, datanglah Aqabah bin Abi Mu'aid mencekik baginda dengan bajunya. Kemudian Abu Bakar datang memegang kepala bahunya sambil menolaknya daripada Rasulullah dan berkata, kenapa engkau hendak membunuh manusia yang mengaku mengucap, Tuhanku ialah Tuhan, ialah Allah. Jadi mari daripada belakang, mana kata dia buat gini tuan-tuan. Kain ni kan kain. Ni mari, ni kepala orang. Mana ibarat ambil tuala lah, tuala. Buat gitu. Kak, jerujuk gitu. Jeruk. Kepik gitu. Jadi, sesaklah Rasulullah SAW. Datanglah sahabat dia yang paling baik, paling rapat, Abu Bakar As-Siddiq ataupun nama sebenarnya Abu Kufahah. Bapa buat gini kat orang ni? Bapa mu nak bunuh orang ni, tak minta apa-apa, tak buat jahat kepadamu, tak curi barang kamu. Dia hanya royak Tuhan dia adalah Allah. Hanya berbeza akidah pada harap mu nak bunuh dia, kata Abu Bakar. Lagi satu kisah diceritakan oleh Abdullah bin Umar ketika Nabi sedang sujud bersembahyang di tengah-tengah puak Quraisy. Datanglah Aqabah bin Abi Mu'aid membawa najis sembelihan melempar ke atas belakang Rasulullah, menyebabkan Rasulullah tidak mampu mengangkat kepalanya daripada sujud hingga datangnya putri Fatimah. Sehingga datang putri Fatimah membuang najis tadi sambil bertanya kepada Ali, siapa yang melakukan perkara ini? Di ketika yang lain pula baginda terpaksa menanggung berbagai-bagai maki hamun ketika berjalan di tengah-tengah mereka. Berat tuan-tuan kalau perut lembu tak. Kita meleh kobang, perut lembu tu kok, kita nak akak seorang tak lepas. Jadi dia ambil perut unta letak di belakang tekak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kekasih kita, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Berdepan dengan suasana yang sedemikian, pahlarat
Nak akak kepala je tak lepas. Kesiang Nabi kita kan. Kita baru lepas Rabiul Awal ni. Moga-moga bila dengar kisah-kisah macam ni menambahkan lagi rasa rindu kita pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga datang Fatimah menangis-nangis. Fatimah, apa orang buat gini kat ayah aku? Apa macam ni orang layang ayah aku? Ayah aku tak ada minta apa-apa pada kamu semua. Gitulah mari Fatimah. Dan sahabat-sahabat Rasulullah yang lain pula telah mengalami 1001 penyiksaan. Sehingga terdapat di antara mereka mati kerana penyiksaan yang melampaui batas, manakala setengah yang lain pula buta dan cacat anggota badan dan sebagainya. Siapa yang mati? Sumayyah dan juga suami dia, Yasir. Dia ni keluarga hamba. 3 beranak ni hamba. Jadi bila hamba ni kok, orang tanya kepala kok, tak berani nak lawan. Ibaratnya zaman tu kalau bila sebut hamba, mungkin orang kelas kedua. Nak tanya kepala ke, nak suruh pergi bersih kandang ke, nak suruh buat apa ke, patut turut segala benda. Inilah hamba. Hamba dah tak ada harga diri. Kerana dia dah dibeli oleh seseorang. Jadinya diseksa oleh Abu Jahal. Dan Abu Jahal jemur 3 beranak. Jadi jahatnya Abu Jahal ni, cara dia jemur 3 beranak ni, nak suruh benda, nak suruh kalau tok laki dia tengok bini dia kena seksa, kena jemur, kena berpanah, kena berlapar, siapa yang mengalah rasa-rasa? Sudah pastilah suaminya mengalah. Tak apalah, sudah-sudah dolah, janganlah libat bini aku, libat anak aku. Gitu kalau kira. Tak, kan kita kesiang kan? Kita mesti kesiang ke orang kita, orang puan bini kita. Dia ni adalah perempuan. Tak payah seksa dia, seksa aku. Gitulah kalau kira. Ini cara Abu Jahal. Dia main mental, main psikologi. Tapi nak royak betapa tabahnya keluarga ini. Sehingga Abu Jahal bila tak beri makan, tak beri minum, jemur tu bawa terik panah, minta sebut perkataan mudah Tuhan mereka, Lata dan Uzza. Hak tubik di mulut Sumayyah apa dia tuan-tuan? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak ada perkataan lain. Sebagai ibu tengok anak dia pun ada Ammar. Sebagai ibu luluh hati, Allah ke anak aku pun kena juga, luluh hati kalau kira. Tapi tak bayang 3 beranak ni tak mengalah, bertahan. Dan memang Rasulullah lalu tempat mereka kena seksa. Tapi apa kata Rasulullah? Bersabarlah, tabahlah belaka semua. Aku tak boleh nak bantu kamu. Tak boleh nak bantu sekarang. Sabarlah. Yang menjadi janji kepada kamu adalah syurga sedang menanti kamu belaka semua. Jadi orang ni, Rasulullah kata syurga menanti kamu. Jadi Sumayyah tuan-tuan, syurga dah tunggu untuk dia. Suami dia, syurga dah tunggu untuk dia. Jadi kita ni hok tak tahu lagi syurga kok mana ni, hok tukar cakap pun tak tahu kok mana ni. Jadi beruntungnya orang-orang pada zaman baginda Rasulullah dan bersyukurnya kita memiliki satu zaman golongan seperti ini. Kerana jasa-jasa mereka lah Islam mampu bertahan sehingga wafatnya Rasulullah. Dan ramai lagi keadaan sahabat-sahabat yang lain seperti biasa yang kita dengar. Keluar kisah Bilal bin Rabah, dia diseksa oleh majikan dia, Umayyah. Dia ni hamba juga. Jadi masa zaman tu yang mana hamba badi kena seksa belaka. Jadi kena rembah batu, tutup atas batu atas badang, siapa nafas tak boleh nak keluar, nak cakap. Hak yang tobik suaranya ahadun ahad. Hak tu je tobik daripada suara Bilal. Inilah dia tuan-tuan, generasi sahabat yang sangat sabar. Dikisahkan juga oleh Bukhari daripada Khabbab bin Al-Arab, aku datang menemui Rasulullah. Baginda sedang meletakkan kepalanya berbaring berbantalkan pakaian di bawah lindungan Kaabah. Pada kala itu kami tengah mengalami penyiksaan yang teramat sangat. Lantas aku bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapa tidak Tuhan hamba memohon daripada Allah untuk kami ini? Baginda terus bangun dan duduk dengan muka yang merah dan berkata, sesungguhnya mereka yang terdahulu daripada kamu pernah dicakar oleh penyakar besi hingga ke tulang dan urat sadar mereka.
tapi sebiji pun tidak mereka berganjak, dan ada pula di antara mereka dibelah kepala dengan gergaji. Namun demikian mereka tetap juga tidak mengubah pendirian mereka. Biarlah Tuhan sempurnakan perkara ini, iaitulah agama ini, sehingga manusia yang berjalan daripada Sana'a menuju ke Hadramaut tidak akan gentar dan takut melainkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi datanglah mari Allah kita ni kok. Kalau mengalami situasi ini mengalah kita tuan-tuan, lemah semangat kita. Jadi marilah ngadu dan ngempek kat Rasulullah, dah buat apa tak doa pada Allah. Seorang nabi tak ada hijab tuan-tuan, seorang nabi tak ada hijab. Cuma Rasulullah dapat ilham, bersabar, sabar sajalah. Jadi sabar sajalah semata-mata. Kata Rasulullah, jangan orang-orang yang lain masih lagi tengah teruk, masih lagi lebih teruk daripada kita. Tak. Jadi janganlah kamu cepat mengalah macam ni. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalu min qablikum masathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Jadi Allah tegur apa? Turun firman Allah. Apakah kamu menyangka dapat memasuki syurga sedangkan kamu masih tidak diuji sebagaimana generasi yang terdahulu? Mereka ditempuh dengan kesusahan, kesulitan, dan mereka diserang oleh musuh-musuh mereka. Allah tanya dekat siapa? Dekat pada sahabat. Allah tanya pada sahabat ni, orang sahabat ni, mu rasa kamu dah layak masuk syurga ke? Cuba kita pindah soalan ni pada kita tuan-tuan. Pindah soalan ni pada kita. Seolah-olah Allah bertanya pada kita, kamu rasa kamu dah layak masuk syurga ke? Mana kita pindah pada kita? Tiliklah pada diri kita ni macam mana? Adakah dah padang ujian Allah dah kurniakan pada kita? Adakah dah sangat-sangat bersyukur kita ini dengan nikmat-nikmat yang Allah dah bentangkan dalam hidup kita? Allah berikan udara untuk kita hirup, untuk kita dapatkan oksigen. Allah beri tangan-tangan anggota badan untuk kita buat kerja harian kita. Allah beri rumah tangga pada kita. Ada isteri, ada anak-anak. Allah beri segala-galanya kita dapat cari makan, cari rezeki. Kita dah jadi orang yang bersyukur tak lagi. Jadi layak ke tidak lagi kita menjadi hamba Allah yang bersyukur dan menjadi ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Pindah soalan ni tuan-tuan. Sebabnya ditanya oleh Allah, ujian yang Allah timpakan pada generasi yang dahulu lebih teruk lagi. Jadi kalau kita Allah bandingkan generasi pada sahabat dengan generasi sebelumnya, kena belah kepala, kena gaji. Banding pun tak dengan kita. Siapa lagak tu tak lagi? Tak lagi lah. Tak ada lah palagak kita ni tuan-tuan. Kita dijajah kemudian dibunuh ramai-ramai. Tak apa bayang. Kisah kerajaan Abbasiyah kalah dengan pasukan Tatar Mongol. Zaman tu tuan-tuan, zaman kerajaan Islam jadi semakin lemah. Tiba-tiba adalah sekumpulan pasukan tentera yang sebelumnya tak pernah lagi berjaya menjajah dunia Islam, iaitulah pasukan Tatar Mongol. Pasukan Tatar Mongol ni pada waktu itu dipimpin oleh seorang anak muda, cucu kepada Genghis Khan, iaitulah Hulagu Khan. Hulagu Khan memimpin pasukan seramai 200,000 pasukan bagi menjayakan cita-cita toki dia, iaitulah Genghis Khan yang ingin menjadi penguasa dunia. Lalu Hulagu Khan memimpin pasukan tentera. Awalnya daripada timur ini dia mengalahkan kerajaan Islam Khawarizmi. Khawarizmi ini terletak di mana? Terletak di negara Tantan, Afghanistan, Turkmenistan, Azerbaijan. Itu kerajaan Islam Khawarizmi. Dan akhirnya sampailah mereka ke bumi Baghdad. Baghdad ni pusat kerajaan Abbasiyah. Kerajaan Abbasiyah ini meliputi negara-negara Islam. Mesir, Sudan, Libya, Yaman, Oman. Lalu, bila mana tuan-tuan, pasukan ini mengepung kerajaan Islam Abbasiyah. Mereka datang daripada 3 arah.
Satunya datang daripada arah utara, satunya datang daripada arah Turki, satunya pusing ke bawah. Dia pergi ke arah selatan dulu, naik semula atas ke atas. Jadinya dia kepung daripada 3 arah. Tuan-tuan, akhirnya kerajaan Islam Abbasiyah mengaku kalah. Tapi saya nak cerita kesan akibat. Kesan akibat bila mana pada waktu itu khalifah akhirnya dibunuh. Khalifah Al-Mutawakkil nama dia. Lalu orang-orang Tatar Mongol mengisytiharkan supaya semua rakyat penduduk ini mesti berkumpul untuk dilakukan bancian. Lalu orang-orang Islam dalam keadaan ketakutan sebab dah dengar dah cerita kebejatan orang-orang Tatar ni. Tubiklah daripada rumah masing-masing. Lalu masing-masing beratur ramai-ramai. Lalu tiba-tiba marilah askar Tatar Mongol daripada belakang memenggal semua orang Islam. Diperkirakan oleh para sejarawan jumlah umat Islam yang terbunuh dalam peristiwa ini seperti dikatakan oleh Imam As-Sayuti seramai 800,000 orang manusia, orang Islam di bumi Baghdad dibunuh oleh tentera Tatar Mongol. Baghdad saja. Ibaratnya Kuala Terengganu ni, kita hari ni tuan-tuan, hari ni bukan Kuala Terengganu, negeri Terengganu. Kita hanya ada rakyat daripada Kemamang sampai ke Posuk sampai ke Hulu Terengganu 1.3 juta. Rakyat Terengganu ni. Ibarat kata 80% rakyat Terengganu mati dibunuh oleh tentera Tatar Mongol. Allah teruknya ujian. Dahsyatnya tuan-tuan. Ujian yang dihadapkan oleh Allah kepada orang-orang yang pernah hidup sebelum Islam sampai ke tempat kita. Jadi Islam yang sampai ke tempat kita ni dah melalui proses yang sangat panjang. Sampailah pada kita dan alhamdulillah akhirnya kita menerima Islam. Baiklah. Sekarang kita nak tengok apa pengajaran yang kita boleh ambil daripada kisah penyiksaan yang dilakukan oleh musyrikin Quraisy. Kata pengarang buku, apa yang terlintas di otak kepala mereka yang membaca kisah ini? Pengarang buku tanya, agak-agak apa yang kita fikir? Iaitulah penyiksaan yang dialami oleh Rasulullah dan para sahabatnya yang beraneka ragam. Timbul satu pertanyaan. Kenapa Nabi dan sahabatnya sanggup menanggung segala azab sengsara dan penyiksaan sedang mereka ini dalam kebenaran? Kenapa pula Tuhan tidak melindungi mereka? Tidakkah mereka ini adalah askar ataupun pejuang-pejuang jalan Allah? Kadang kita mari mikir, palagak sabarnya sahabat-sahabat ni. Mampu mereka bertahan. Pergi tuan-tuan, pergi. Sebab tempohnya pada waktu itu baginda Rasulullah dia mampu hanya beri jawapan. Sabar, syurga menanti. Sabar, syurga menanti. Mana kok syurga nak rasa syurga tu macam mana? Tak ada tuan-tuan, tak ada. Kurang-kurang kalau zaman sekarang, kalau kita bantu orang sedang ada masalah kemiskinan ke, masalah tak ada rumah lagi ke. Sabar kak, sabar. Nanti kita usahakan bantuan. Moga-moga kak ada rumah sendiri. Moga-moga kak dapat bantuan maidan. Kita boleh royak macam tu. Nak mempermudahkan dia dan nak melembutkan hati, nak menjenakkan hati. Tapi zaman Rasulullah SAW, hak ni lah nak royak sejenis orang yang sangat-sangat bulat hati. Tak ada timbul pula dah ke mana gak syurga. Tak ada timbul pertanyaan. Dah apa dak bawa depan kami syurga tu apa? Tak ada pertanyaan. Makna kata hak ni lah tuan-tuan, generasi yang memiliki hati yang bulat. Hati yang bulat nak jaganya Islam. Betapa indahnya, betapa rasa besarnya nikmat yang dah mereka dapat pada waktu itu. Padahal hanya lidah sahaja. Makna kata boleh jadi, tak apalah, aku ikutmu, aku ambil pitihmu, aku cakap depan Muhammad, aku beriman, tapi dengan bung, aku tak beriman dah. Kan boleh cakap macam tu? Seperti siapa? Seperti contoh keluarga Sumayyah tadi, tuan-tuan, keluarga Sumayyah kan 3 beranak, kena seksa.
Bila Sumayyah kena bunuh, bila Yasir kena bunuh, tinggal anak dia seorang, tokoh tangkanting Ammar. Jadi bila tanya pada Ammar, macam mana kamu ni? Makmu dah mati, ayahmu dah mati. Bagaimana dengan pendirian kamu? Kata Ammar, oh ya, aku beriman dengan Tuhan Lata dan Uzza. Kan bagus macam tu. Bebas tak setara Ammar. Bebas. Tapi dalam hati dan jiwa perasaan Ammar, ya Allah, dosanya aku. Gigi jumpa dengan Rasulullah. Wahai Rasulullah, mak aku mati dah. Pak aku mati dah. Tapi aku selamat. Selamatnya pasal apa? Aku terima tawaran yang diberi oleh mereka. Aku beriman dengan Tuhan mereka. Kerana aku nak selamat. Rasulullah tanya Ammar, dah kalau macam tu, betul-betul kamu, dalam hati kamu betul-betul beriman ke tidak sebenarnya? Ammar kata, tidak. Tidak, wahai Rasulullah. Aku hanya sekadar, aku nak selamat diri aku. Mak aku dah mati, pak aku dah mati. Tak apa, kata Rasulullah. Tak apalah. Memang boleh untuk menyelamatkan diri, boleh kita menggunakan tipu helah. Itu satu sudut. Cuma yang saya royak tadi, boleh saja di kalangan para sahabat ni cakap pelawak. Pelawak macam mana? Dengan Muhammad, kata beriman. Tapi dengan musyrikin Quraisy, kata aku tak percaya pun kat Muhammad. Boleh tak? Boleh. Hak ni lah yang kita namakan mereka sebagai apa? Munafik. Sini cakap lain, sini cakap lain. Dan munafik inilah satu golongan yang sangat-sangat berbahaya kerana dia adalah talam dua muka. Siapa contoh? Abdullah bin Ubay bin Sahul. Betapa jahatnya Abdullah bin Ubay bin Sahul. Sewaktu pasukan Islam sedang bergerak daripada Madinah, nak pergi berhadapan dengan kumpulan kafir Quraisy, nak menuju ke Uhud. Sedang-sedang molek 1,000 orang menuju ke Uhud. Molek-molek ada Abdullah bin Ubay sembang sama dia. Oh, dah buat apa kita pakat cari mati kita ni kat perang Muhammad. Boleh dia buat cakap macam tu tengah-tengah lagi perang. Jadi dah ramai-ramai dah depan mata nampak dah musuh. Lari balik seorang. Balik seorang. Apa jadi pada perasaan orang Islam kalau gitu berlaku? Kita ni dah tak kuat. Sayang kita pakat lari. Alah padanolah. Kita kok. Tujuan adalah baik apa dia buat macam ni? Kenapa daripada awal-awal lagi dia tak ikut pasukan Rasulullah? Jadi dia ikut sekejap, lepas tu lari. Kerana ada sikap perangai hati busuk, nak melemahkan semangat orang Islam. Hak inilah kita panggil munafik. Jadi munafik inilah bahaya, tuan-tuan. Talang dua muka, tak menjadi sebagai seorang Islam yang sejati. Baik. Jadi timbul pertanyaan, kenapa orang-orang ni sabar? Di sini jawapannya. Untuk jawapannya, sifat pertama bagi manusia menghuni dunia ini adalah mukallaf. Maksud mukallaf ni apa? Di mana dia mestilah melaksanakan segala perintah-perintah dan suruhan-suruhan Allah yang berat. Mana ada suruhan Allah orang yang ringan? Contoh berat, mayang 5 waktu. Berat ni tuan-tuan. Contoh berat, rezeki yang kita dapat, kita kerja sungguh-sungguh. Ada bagian yang kita kena ecek kat orang. Zakat. Berat ni. Padahal anak aku nak pergi sekolah, anak aku nak belanja, anak aku ada sekian-sekian, kira berlaku hutang-hutang aku. Kena bagi kat orang, kena ecek kat orang. Zakat. Kenapa Islam palagak tetapkan juga benda-benda macam ni? Berat ni. Jadi benda-benda mukallaf inilah yang terpikul pada kita. Jadi sifat benda itulah yang kita namakan apa? Namakan sebagai hamba. Kita ni diciptakan. Bukan kehendak kita masa kita dalam dua alam roh, aku nak hidup atau bukan kehendak kita. Kita yang diciptakan oleh Allah. Mau duduk atas bumi, ada sekian apa yang kamu perlu buat. Ada sekian yang perlu kamu tempuh. Sehinggalah sampai satu tempoh aku beri ujian pada kamu. Sehinggalah kamu wafat dan disitulah perhitungannya akan diadili buat kamu. Apakah kamu beramal soleh? Adakah kamu beramal sebaliknya? Dan sekian amal soleh aku berikan ganjaran dan hadiah pada kamu. Apa dia balasan? Balasan syurga. Khalidina fiha abada.
mau duduk dalam syurga khalid, selama-lamanya, abada, selama-lamanya. Baik. Jadi kata pengarang buku, taklif ini membawa kita tunduk bagi kita melawan kehendak nafsu kita. Secara ringkasnya, sebagai hamba mukallaf, ada dua benda penting yang kita kena buat, kata pengarang buku. Pertama, berpegang dengan pengajaran Islam dan mendirikan masyarakat Islam yang sejati. Hak ninglah yang menjadi tanggungjawab pada kita mendirikan masyarakat Islam yang sejati. Hak pertama. Sebab itulah tuan-tuan, kalau kita tengok dalam batu bersurat kita, tak, batu bersurat moyang-moyang kita tinggalkan pada kita, yang tercatat pada batu ini pada 22 Februari 1303 Masihi, cerita nenek moyang kita sekitar 700 tahun yang dahulu. Kalau masing-masing orang-orang Islam, moyang-moyang kita ini, setelah beragama Islam, buat hal masing-masing. Apa ya? Bersyahadah, tapi buat hal masing-masing. Malah aku cara hal orang lain, pada aku mayabang, pada aku puasa, pada aku buat segala benda yang patut aku buat, cari rezeki, besarkan anak-anak. Tidak akan terbukunya ataupun terukirnya sebuah batu bersurat yang menjadi sejarah moyang-moyang kita. Dan disitulah tercatatnya bagaimana bersungguhnya moyang-moyang kita mewujudkan sebuah masyarakat yang hidup berpandukan kepada Al-Quran. Hidup yang mana nak buat masalah, nak buat benda yang tak baik, sekian hukumannya, dan hukumannya pada zaman itu sudah menggunakan hukuman berpandukan Islam. Tercatat dalam batu bersurat, sekian kamu membuat perbuatan zina, sekian hukumannya. Ada tercatat dalam batu bersurat. Sekian kamu berhutang, mesti kamu rekodkan. Ada disebut di dalam Al-Quran. Dapat bayangkan, ini sejarah moyang kita. Kerana moyang kita ini sudah memiliki wawasan, iaitulah nak mewujudkan sebuah masyarakat yang mengamalkan Islam, yang mewujudkan masyarakat Islam yang sejati. Jadi, inilah jadi tanggungjawab. Kerana itulah tuan-tuan, kita merasa bersyukur kepada Allah, sejarah moyang-moyang kita bermula kalau sekitar tahun 11 Masihi, bermulanya orang-orang Islam di Samudra Pasai, iaitulah di Aceh, kemudian kerajaan Perlak, kemudian kerajaan Demak, kemudian kerajaan Johor Melayu Riau, diasaskan oleh para Meswara, kemudian merebak sampai ke Pulau Borneo, iaitulah seorang ulama bernama Syarif Ali daripada Hadramaut. Beliau berlayar dengan kapal dia, lalu berlayar sampailah ke Brunei. Sebab itulah tuan-tuan, kalau tuan-tuan perasan Sultan Bolkiah Brunei ni, kalau tuan-tuan nak tahu, dia bercucu cicit silsilah dia kepada Syarif Ali. Kalau tuan-tuan baca baik-baik, Syarif Ali daripada Hadramaut ini adalah berketurunan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau datang ke Brunei, beliau berjaya mengislamkan Kesultanan Brunei dan memimpin kerajaan Brunei. Akhirnya setelah berkahwin dengan putri Brunei, dan tertegaklah kerajaan Islam Darussalam. Itulah Brunei dikenal sebagai Brunei Darussalam. Kok mana bagi Darussalam? Kerana di sana adanya ulama bernama Syarif Ali. Begitu juga lah tertegaknya kerajaan Riau. Tuan tahu kerajaan Riau ni duduk dekat mana? Kepulauan Riau. Riau ni kepulauan dia duduk kat mana tuan-tuan? Antara Sabah dengan Filipina. Di sana ada pulau-pulau. Kalau tuan pergi ke sana, adanya masjid-masjid yang besarnya macam masjid kita. Besarnya macam masjid kita. Yang menjadi salsilah mereka ini setelah mereka kalah dalam perang-perang yang dengan penjajah-penjajah dulu, tinggallah Sakibaki yang menjadi kerajaan yang dah tidak berdaulat, diserahkan oleh penjajah ke dalam pemerintahan kerajaan Filipina yang nak menuntut hak-hak mereka dengan kerajaan Malaysia. Hak itulah cucu cicit mereka. Tapi nak cerita asasnya,
Ulama-ulama berusaha mewujudkan sebuah masyarakat Islam yang sejati, yang terlaksananya di dalam sesebuah komuniti penduduk berkenaan yang menegakkan syiar-syiar Islam. Jadi hak ni yang menjadi tanggungjawab yang pertama. Dan yang kedua, mengharungi sebarang kepayahan dan menghadapi segala kesusahan serta membelanjakan harta kekayaan untuk mencapai tujuan di atas. Makna kata kita kini kena jadi orang yang berusaha mewujudkan cita-cita berkenaan. Masing-masing perlu mengembeling satu wawasan yang jelas. Wawasan yang mana kita nak masyarakat kita ini, bukan hanya masyarakat kita, tapi aku, tapi kamu, tapi kawan kita, tapi jiran-jiran kita. Sebab itulah tuan-puan, kalau tuan-puan pergi ke satu taman dekat Temerloh. Temerloh ke? Tapi Temerloh dah rasa. Ya, ada satu taman tu. Masjid apa saya lupa nama masjid itu. Tetapi kerana bersepakatnya penduduk di satu taman ni pada Maulid pada baru ni, masjid ni menerima tokoh masjid, tokoh Maulid. Kerana apa nak royak tuan-puan? Kerana solat subuh dia sama macam solat Jumaat. Tapi saya lupa nama masjid itu. Tapi kat Temerloh. Solat subuh dia sama macam solat Jumaat. Dapat anugerah baru ni. Sebab apa? Sebab apa sampai demikian mereka mampu wujudkan persekitaran penduduk dia? Kerana masing-masing dok letakkan kepentingan masing-masing. Masing-masing mempunyai kata sepakat nak wujudkan satu komuniti yang melaksanakan, yang menitik beratkan nilai-nilai agama. Kerana itulah tuan-tuan, kita ini perlu ramai-ramai gembeling. Tak boleh ejek masjid saja. Tak boleh tok imam saja. Tak boleh tok bila tok siap saja. Benda ni nak gembelingkan masing-masing mari peranang. Mu duduk dalam anggota jantung keluarga kamu. Mu adalah presiden pada keluarga kamu. Dan presiden memiliki kuasa, bidang kuasa tertentu dalam keluarga. Kalau anak mu tak reti semayang, mu kena bentuk siapa dia reti semayang. Kalau anak mu tak mau semayang, mu ada kuasa nak jatuhkan hukuman bedar, pinyak, cubit pada anak-anak kamu. Kerana kamu adalah presiden keluarga. Sabda baginda Rasulullah, mulu auladakum bisalah. Ajak anakmu dengan solah. Tapi anakmu kalau tak mau semayang waktu umur dia 10 tahun, fadribuh. Mau pukul dia, pukullah dengan cara mendidik. Bukan cukup pukul nak melembekkan, nak melemahkan. Masuk pukul ni tuan-tuan boleh jadi cubit, boleh jadi memedihkan sikit. Apa-apa yang berbentuk tidak melukakan yang teramat teruk. Tapi nak mendidik. Kerana memang budak-budak ni tabiat dia tak ambuh patuh pada perintah. Tabiat dia tak ambuh buat nak disiplinkan hidup sekian jadualnya. Maka tuan-puan, hak ni lah yang dah berlaku dekat Temerloh. Kalau tuan-puan ada rezeki, kalau ziarah nak pergi jalan mana-mana, tuan-puan usahalah singgah kat masjid ni. Tuan-puan boleh google, saya lupa nama masjid ni. Tu menjadi contoh pada kita semua bila mana masing-masing memainkan peranan untuk mewujudkan suasana yang demikian. Jadi sebut oleh pengarang buku, membelanjakan harta kekayaan. Maka tuan-tuan, kita kena ada sebahagian daripada kita supaya tempat sekian, usaha sekian boleh dilaksanakan. Tempat kita misal kata, komuniti kita, ada surau yang mesti dibangunkan, maka sudah pastilah kita kena gembeling tenaga. Ada bahagian kita. Ada komuniti yang nak bangunkan pendidikan agama. Ada komuniti nak bangunkan tempat nak belajar Al-Quran. Mesti ada bahagian-bahagian kita peruntukkan supaya usaha ini mesti dijayakan. Ada ma'had, ada pondok, ada madrasah, ada sekolah. Kerana tuan-puan, segala bentuk pendidikan inilah yang akan menjadi nilai tambah. Kata pengarang buku, kalaulah Tuhan mahu, nescaya mudah saja baginya menegakkan sebuah masyarakat Islam tanpa bersusah payah. Senang aja. Allah nak menangkan Islam ni bagi Allah mudah. Contoh,
Gebu. Banjirlah sebanjir sebesar-besarnya. Tinggallah siapa? Tinggallah hanya yang beriman kepada roh Allah. Siapa dia? Contoh ni. Zaman Nabi Nuh alaihi salam. Hak mana degil, hak mana kerah pala, mati setenggelam belaka semua. Mudah tak bagi Allah? Mudah. Tapi tak macam tu tuan-tuan. Allah tak jadikan zaman kita tak macam tu. Memang jadi permintaan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya tidak menimpakan bala pada umat. Dapat tengok zaman Nabi Lut apa jadi? Zaman Nabi Lut Allah terlingkupkan. Allah terbalikkan. Apa kurangnya dengan zaman kita tuan-tuan? Na'udzubillah min zalik. Bahkan berani mempamerkan, aku sekian dah jadi orang sekian. Akulah pemegang panji-panji pelangi. Tuan-tuan tahu kan? Bendera pelangi adalah ikon pada golongan yang seperti ini. Dan saya yakin tuan-tuan semua tahu. Daripada tempat kita ni tak jauh pun tempat adanya golongan-golongan seperti ini. Dan sangat mengejutkan. Data yang pernah dibentangkan di Terengganu ini tak kurang daripada 3,000 orang yang dapatkan suntikan kawalan HIV, tuan-tuan. Perlu ambil ubat. Kerana HIV sejenis obat, sejenis virus yang tak mampu ada vaksin boleh memusnahkan virus ni. Dia ada hanya pakai sekarang hanya ada ubat kawalan dia saja. Dan punca mari daripada HIV golongan-golongan ni yang saya katakan tak kurang daripada 3,000 di Terengganu ni, punca dia bukan kerana berkongsi jarum, tetapi kerana hubungan sejenis. Na'udzubillah min zalik. Kalau kira Allah nak mewujudkan masyarakat yang benar-benar beriman, mudah bagi Allah. Terbalikkan, lingkupkan orang-orang macam ni. Datangkan buah besar sebesar-besarnya. Tapi tak macam tu Allah jadikan kita. Allah datangkan ujian-ujian yang seperti ini supaya Allah buka mata kita. Apa peranan aku? Apa tanggungjawab aku? Apa wawasan yang sebenarnya yang aku nak bina? Masyarakat yang seperti apa yang aku nak bentuk? Jadi hak ni lah tuan-tuan menjadi tanggungjawab, dan tanggungjawab ni bukan atas batang tubuh kita seorang. Tanggungjawab ni tergantung kepada kita semua yang mesti dilakukan secara berjemaah, secara beramai-ramai. Kerana kalau seorang tuan-tuan tak ada bilangan. Kalau 5 orang tak ada bilangan, mestilah bergerak dalam jemaah supaya boleh mewujudkan cita-cita ini. Tetapi keadaan seumpama ini tidaklah pula membuktikan perhambaan manusia akan dirinya kepada Allah. Jadi tuan-tuan orang buku kata kalau demikianlah Allah terlingkupkan, Allah banjirkan. Jadi belum terbukti lagi kita ini jadi orang yang benar-benar berjuang. Orang yang benar-benar sabar. Seperti contoh Muhammad Abu Bakar, pendiri kerajaan Melayu Riau. Dia ni tuan-puan, asalnya juga daripada Yaman. Pada tahun 1400, dia ini berlayar nak pergi buat kerja dakwah. Sampai-sampai dia di kerajaan Samudra Pasai. Masa itu dia bertemu dengan Sultan Malikus Saleh. Kerana tujuan nak pergi buat kerja dakwah ni, bila sampai ke Aceh, orang Islam dah terbentuk dekat Aceh. Dia berlayar lagi, tak apalah Aceh serah pada orang lain. Dia berlayar pergi ke Palembang. Dan sampai di Palembang, ya, orang Islam sudah ada dekat Palembang. Allah sungguhnya. Dolah mari nu daripada Yaman. Yaman nu kena lakuh mana tak apa. Dia akan lalu dekat apa ni? Lautan Hindi, lalu bira tu sampai kat India, sampai kat Sri Lanka, sampai kat Kemboja, sampai kat Bangladesh, sampai kat Sri Lanka, sampai kat Kemboja, lepas tu sampai kat Kedah, sampai dia pergi bira dulu. Dia pergi kat Aceh.
Lepas tu pergi ke Palembang. Palembang dah ada orang Islam dah. Dia pindah lagi menuju ke Melaka. Melaka jumpa Sultan Melaka. Pung, Melaka dah tertegak dah Islam. Allah, cari lagi tempat lain. Pergi ke Brunei. Brunei dah ada orang Islam seperti diasaskan oleh Sultan Syarif Ali tadi. Dia bergerak lagi dengan kapal tu tuan-tuan. Sampailah dia ke Kepulauan Riau. Dia berdakwah ke sana dan dialah menjadi pendiri kepada Kesultanan Melayu Riau. Nak menunjukkan perhambaan, pengorbanan, kecintaan untuk menegakkan syiar Islam. Sebagai penutup, seorang sahabat bernama Uqbah bin Nafi'. Uqbah bin Nafi' bila mana dia menyertai pasukan Amr bin Al-As pada zaman Umar ibn Khattab. Pada zaman Umar ibn Khattab, Umar menggerakkan pasukan-pasukannya untuk membuka wilayah-wilayah Islam. Dan Ammar mengetuai pasukan menuju ke Mesir dan berjaya mengalahkan tentera Rom Byzantine. Dan bila mana mereka berada di Mesir, mereka menghadap di sebelah utara. Dan pada belah utara tuan-puan, dia itulah antaranya Askandariyah. Di sana adalah lautan Mediterranean. Dan di lautan Mediterranean itulah Uqbah bin Nafi' dia naik atas bukit. Terbentang depan mata dia laut. Lalu dia pun mengistiharkan. Kalaulah di seberang lautan ini adanya daratan, nescaya aku akan bawa kalimah la ilaha illallah di seberang lautan sana. Nampak tak? Padahal jauh ni mari daripada tanah Arab. Jauh ni mari. Ada lagi wawasan nak meneruskan supaya Islam sampai pula tempat lain. Hebatnya si sahabat. Sebab tu tuan-tuan kalau ada rezeki pergi berjalan-jalan, melancong, pergi ke China, pergi ke Guangzhou. Tuan-tuan, Guangzhou. Pergilah singgah di satu masjid namanya Masjid Sa'ad bin Abi Waqqas. Di tengah-tengah ibu kota Guangzhou. Di sana adanya dikatakan makam sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Bila saya pergi itu, ialah tak jadi tanggungjawab kita, percaya tak percaya. Cuma yang menjadi buktinya adalah Islam maknanya generasi para sahabat dengan kudrat dia pada zaman sahabat. Kudrat zaman sahabat apa dia? Ni. Tunggang kuda, guduk genak. Air patah pinggang tuan-tuan. Dia tengah main kuda kat patah batu. Allah, perik wasaan. Kita hak tuan-tuan hak dah biasa main ni. Kekah pandang kekah atas kuda je. Jadi sahabat ni boleh sampai ke Guangzhou. Guangzhou ni kalau tuan-tuan tengok dalam peta dunia tu, daripada tanah Arab. Saat ni daripada orang Mekah. Dia nak langkah, nak pergi ke benua lain tu tuan-tuan, dia kena lalu dulu di sebelah Kuwait, Iraq, Iran, Turkmenistan, Azerbaijan, turun ke tepi, masuk ke Mongolia, pergi ke tepi lagi, sampailah di tanah besar China. Guangzhou nak sampai ke belah timur China ni tuan-tuan. Jauhnya mereka ni bawa Islam. Jadi, ialah kita ni qada kita, moga-moga dengan qada kita ni, kita nak imarahkan rumah Allah, kita nak gerakkan jantung hati anak-anak kita, nak gerakkan jantung hati cucu-cucu kita, masyarakat kita supaya kembali kepada agama Allah, tunduk kepada perintah-perintah Allah, meneruti segala aturan-aturan agama kita. Dan moga-moga terwujudnya lah masyarakat yang lebih kembali kepada agama Islam, kembali memenuhi rumah Allah, sebagaimana berjayanya komuniti di Temerloh seperti masjid yang saya ceritakan tadi. Moga-moga masjid di tempat kita ni, Zainal Abidin ni juga penuh orang. Tak apa, tengok sendirilah betapa sungguhnya Sultan Zainal Abidin yang kedua dulu. Tak apa, tengok depan saya ni. Hak yang tak tengok lagi, mari tengok depan saya ni. Ada tarikhnya di meja ni. Inilah nak menunjukkan Sultan Zainal Abidin yang kedua dulu mengasaskan masjid ni. Bersungguhnya dia nak pelihara agama, nak wujudkan komuniti, nak mewujudkan masyarakat yang menegakkan syiar-syiar agama. Begitu jugalah kita berusaha sebagaimana moyang-moyang kita pada zaman dahulu. Sampai sini sajalah pertemuan kita pada malam ini. Yang baik datang daripada Allah, yang kurang dan lemah datang daripada diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.